memang kenyataan daripada Presiden UMNO tu memang tak boleh pakai lah itu. Sebab tu saya bangkit benda ni. Dan saya sebagai ahli parlimen, saya pun tidak dirunding. Itu lah. Ya? Dan saya tak setuju dengan amaran itu. Kita masih lagi dalam kerajaan. Bukan caranya dengan mengugut. Siapa suka kena ugut, saya nak tanya. Budak kecil kena ugut, dia lawan kita balik. Ini kan parti yang mana presiden dia menjadi Perdana Menteri. Jadi kena ada etika hubungan lah. Maknanya kalau kita kata kita nak supaya dalam 14 hari dia adakan sidang, jumpalah dia dengan Presiden satu, dengan Presiden PAS, dengan Presiden Parti Sabah tu. Beritahulah inilah hasrat kami. Tapi kalau kita bagi amaran, ni amaran menurut saya ni, 14 hari kau tak buat, nak ambil tindakan. Itu bukan kawan. Tapi apa yang pelik, walaupun PAU kata jangan ada kerjasama dengan Anwar, no DAP, tapi kita terkejutlah dengan audio Presiden yang jelas membelakangkan keputusan PAU. Ya, no Anwar, no DAP. Dan dia sekarang ni nak dia kerjasama. Audio tu jelas menunjukkan. Dan sebelum tu pula, dia membawa surat tunjuk kepada Agong bahawa Anwar mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Tak runding dengan kita pun. Dan saya percaya tidak dirunding pun dengan parti. Tapi dia bagi surat kepada Agong mengatakan kita sokong Anwar. Sebab tu Anwar kata dia ada satu majoriti yang cukup formidable. Tapi jelas tak betul. Jadi kepada saya ini kesalahan besar. Sebab tu saya kata kalau tindakan diambil kepada ahli UMNO yang mengkhianati parti, apa yang dilakukan oleh Zahid ni, apa dia? Itu saja. Ramai ahli-ahli parlimen yang juga merupakan ketua-ketua bahagian, mereka memegang kepada keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, yang menyatakan hubungan dengan PN ini hanya akan kita bercerai sebelum PRU, pada PRU 15. Jadi ini belum PRU 15 lagi. Dan pilihan raya PRU pun kita tak tahu bila. Jadi saya rasa fikir baik-baik. Jangan nanti membuat satu keputusan yang mana keputusan itu tidak boleh dilaksanakan. Beratnya kalau 30 ahli parlimen tak bersetuju, tak letak jawatan, tak malu kita. Tak berpecah parti kita. Jadi fikir baik-baik. Jadi Datuk Seri, sejak Oktober tahun lalu, dikatakan ada usaha ahli parlimen UMNO menandatangani SD atau akuan berkanun untuk menyokong Anwar Ibrahim. Adakah perkara ini benar-benar berlaku yang seperti Datuk Seri sebutkan tadi, mungkin ada SD yang... Ya, betul berlaku. Cukup lah. Stop. Betul berlaku. Hari lalu ada kabar angin di media sosial melegar masih ada gerakan terbaru oleh pemimpin kanan UMNO untuk mengujuk ahli parlimen UMNO yang untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini berlaku lagi atau gerakan lama sebelum Perhimpunan Agung UMNO yang lepas? Saya tak tahu. Sebab saya boleh bercakap untuk diri saya pegang dengan keputusan PAU. No Anwar, no DAP. Sebab saya pun bertanding calon perangai, calon BN. Kalau BN putuskan, kalau UMNO yang merupakan parti yang induk kepada BN membuat keputusan no Anwar, no DAP, saya kena ikutlah. No Anwar, no DAP. Itu ya. And tidak putus hubungan dengan Bersatu sehinggalah PRU 15. Kita PRU bulan datang tu kita boleh putus. Tapi bukan sekarang. Okey, jelas. Ada kesempatan kepada kita untuk menubuh kerajaan. Jadi ceritanya dah berbeza sekarang. Ya. Maknanya kita tak perlu lagi nak bekerjasama dengan Anwar sebab kita kerajaan sekarang. UMNO selamatlah. Ya. Dan sekurang-kurangnya mana-mana kes melibatkan orang UMNO yang belum didakwa di mahkamah, belum dipercayai mahkamah, mungkinlah kita dapat minta tolong supaya diteruskan. Sebab boleh buat sebenarnya. Kes Guan Ing pun dia tahu kan, halfway dia boleh withdraw kan. Jadi pada saya
Selepas kerajaan PS jatuh, tak payah kerjasama dah dengan Anwar dan dengan DAP. Sebab kita dah merintah sekarang. Tambah pula, PAU baru ni kata no anon duduk DAP. Lagi senang kita. Pada saya, ada dua sebab mengapa saya tidak bersetuju, tiga sebab tidak bersetuju dengan apa kenyataan dikeluarkan oleh Presiden. Pertama, dia tak runding dengan kita, ya, dengan ahli parlimen. Dan saya difahamkan dia cuma bercakap menerusi maya dengan Biro Politik. Ya. Tapi yang penting dia kena runding dengan ahli parlimen. Sebab kalau ahli parlimen tak setuju, kalau parti suruh buat, ada yang mungkin ahli parlimen memikirkan hal-hal lain yang tidak setuju. Malulah kita. Itu pertama. Dia tidak runding dengan ahli parlimen. Keduanya, 14 hari ni, saya rasa kalau kita nak buat parlimen, kita kena buat ikut peraturan betul. Supaya tidak ada lagi bila rumah dah siap, pahat bunyi ke apa ke. Jadi kita kena pasti. Setahu saya, parlimen nak bersidang, kena bagi notis 28 hari kepada ahli parlimen. Dan 28 hari itu digunakan oleh pihak kerajaan pentadbiran untuk menyediakan soalan-soalan. Saya kira bagi saya lah, kalau nak panggil parlimen bersidang, maknanya macam biasalah. Ada soalan ditujukan kepada kementerian, ada usul, macam biasalah. Apa guna kita tetap sidang dekat 1 tahun lebih, kemudian kita buat satu sidang parlimen, tak ada soalan. Tak bagus juga. Kita banyak soalan kita nak tanya. Kalau kita nak bahas pun, kita nak tahu juga. Sebab kalau kita bahas tanpa kita dapat feedback, mungkin kita punya perbahasan itu not based on facts. Jadi pada saya, kalau nak buat parlimen, buat macam biasa. Ada soalan kepada menteri, kementerian, macam-macam lah. Ada usul. Jadi ini sudah tentu dalam masa 14 hari. Mungkin tak boleh buat. So, kalau notis dia 28 hari, you bagi tempoh dalam masa 14 hari, memang tak boleh buat lah. Adalah orang beritahu pada saya, kata, oh, mungkin apa yang saya cakap tak betul sebab 14 hari itu beginilah begitu. Tak. Kita bercakap dengan press, tak penting apa kita fikir. Yang penting apa yang press terima. Saya kata, press terima bahawa ini dalam 14 hari kena buat. Ini yang percakapkan dalam social media, kan? Diorang nak kata you tak faham apa dimaksudkan 14 hari itu untuk ni. Dia kata tak penting tu. Yang penting apa persepsi orang ramai. Persepsi orang ramai ialah UMNO bagi orang kata tempoh 14 hari untuk ada parlimen. Jawabnya tak boleh. Jadi bagi saya, kita nak bagi amaran kepada orang, biarlah kita faham orang tu boleh buat. Kalau tak boleh buat, macam mana? Dah tentu memang. Saya boleh garanti dalam 14 hari ni, parlimen tidak akan bersidang. Tak malu kita sebagai parti. Itu kedua. Ketiganya, pada hari ini, Perpimpinan Agong telah buat keputusan iaitu bahawa apabila datang PRU, maka pada ketika itu kita berpisah. Apabila datang PRU. Ini PRU ni kita tak tahu bila. Tapi dalam 14 hari dah kita bagi amaran. Apa amarannya? Amarannya kalau dalam 14 hari, kan, kita kalau kerajaan tak buat, maka apa? Nak putus hubungan. Kita diberi mandat hanya untuk putus hubungan kita masa PRU aja. Ini belum PRU lagi. Ya. Jadi ini menunjukkan ketiga alasan saya, maka mengapa saya tak setuju. Yang terakhir, saya tak setuju dengan kenyataan Presiden
balik kepada soal tadi, kita hanya boleh putus hubungan melalui PRU. Ya. Jadi bermakna pada waktu sekarang ni, kita masih memberi kerjasama lah. Kita dalam kerajaan. 11 orang menteri, ahli parlimen kita menteri, 9 orang jadi timbalan menteri, GLC ahli parlimen kita masih berkawan ni. Bila kita masih lagi berkawan, bermakna bukan caranya kalau kita nak minta kepada rakan kita supaya membuat sesuatu. Masih rakan bersatu, PAS, masih rakan lah. Kita masih lagi dalam kerajaan. Bukan caranya dengan mengugut. Siapa suka kena ugut, saya nak tanya. Budak kecil kena ugut, dia lawan kita balik. Ini kan parti yang mana presiden dia menjadi Perdana Menteri. Jadi kena ada etika hubungan lah. Maknanya kalau kita kata, kita nak supaya dalam 14 hari dia adakan sidang, jumpalah dia dengan Presiden satu, dengan Presiden PAS, dengan Presiden Parti Sabah tu. Beritahulah inilah hasrat kami. Tapi kalau kita bagi amaran, ni amaran menurut saya ni, 14 hari kau tak buat, nak ambil tindakan. Itu bukan berkawan. Jadi dari empat segi ni, memang kenyataan daripada Presiden UMNO tu, memang tak boleh pakai lah itu. Sebab tu saya bangkit benda ni. Dan saya sebagai ahli parlimen, saya pun tidak dirunding. Itu, ya? Dan saya tak setuju dengan amaran tu. COVID ni adalah satu benda yang sebenarnya datang kepada kita bukan tiap-tiap tahun. Maknanya kita tidak ada orang kata apa presiden sebelum ni. Maknanya perkara ini di setiap kerajaan dalam negara-negara di dunia, dia merupakan perkara baru. Dia tidak ada satu bentuk orang kata apa tindakan yang telah disediakan oleh masyarakat antarabangsa. Kerana dia satu perkara baru untuk semua dalam dunia. Jadi bukanlah mudah untuk kita nak hadapi. Jadi kepada saya lah, kita oleh kerana itu, kita semua tidak ada pengalaman, jadi kita serahlah kepada kerajaan untuk mereka membuat keputusan yang terbaik, ya, difikirkan oleh mereka. Saya kira tidak ada satu kerajaan yang mempunyai orang kata apa resolution yang boleh lawan dengan COVID ni.